Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia-Nya, di atas kasih sayang-Nya yang bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim, telah menemukan kita kembali pada kali ini untuk menyambung majlis ilmu berkaitan dengan bid'ah suatu penjelasan. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sebelum ini kita telah pun mengemukakan, menjelaskan dan mendiskusi dalil-dalil berdasarkan Al-Quran bagi majoriti ulama yang membahagikan bid'ah itu kepada dua, iaitu bid'ah hasanah dan bid'ah dalalah. Yang mana ulama-ulama ini telah menggunakan pakai dalil-dalil daripada Al-Quran untuk menyokong hujah mereka yang mengatakan bid'ah itu tergolong kepada dua golongan, dua kumpulan, iaitu bid'ah hasanah, bid'ah yang baik dan terpuji, dan yang kedua pula bid'ah dalalah, bid'ah mungkar, bid'ah yang sesat, bid'ah yang buruk. Sebelum ini kita telah menyentuh dalil pertama, iaitu ayat Al-Quran yang menyuruh manusia supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dalil itu telah kita kemukakan, yang mana dia berbunyi Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Yang mana maksud dia, dan sesungguhnya kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberikan kitab sebelum kamu dan juga kepada kamu, bertakwalah kepada Allah. Jadi ulama yang majoriti ini berpegang kepada bid'ah terbahagi kepada dua kumpulan ini, menyatakan bahawa bertakwa itu maksudnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan amalan yang ma'ruf, amalan yang baik, amalan yang diredai Allah Subhanahu wa taala, serta menjauhi segala amalan yang mungkar, amalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Melakukan kebaikan dan beramal soleh merupakan sebahagian daripada ketakwaan. Seruan melakukan amal kebaikan dan beramal soleh menjadi asas kepada kebenaran ajaran agama yang dibawa oleh para rasul sejak Nabi Adam alaihi salam sehinggalah kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala amalan kebajikan ini akan diberi balasan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada sedikit ataupun banyak, dengan jaminan setiap kebaikan dan amalan soleh yang dilakukan akan digandakan ganjarannya sehingga 10 kali ganda. Jadi ayat ini menyuruh manusia melakukan kebaikan, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Jadi segala perkara yang baik yang mendatangkan kebaikan, hasilnya adalah baik, maka ianya tergolong dalam golongan melakukan amalan yang baik. Jadi Allah memerintahkan kepada kita supaya bertakwa kepadanya dengan melaksanakan segala perintah Allah, takut kepadanya serta menjauhi segala larangannya. Ini adalah dalil pertama bagi majoriti ulama yang membahagikan bid'ah kepada dua bahagian.
Seterusnya, dalil-dalil ayat Quran yang menyuruh manusia melakukan kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Mana maksudnya, bagi tiap-tiap umat ada arah kiblat yang masing-masing mereka menuju ke arahnya. Oleh itu berlumba-lumbalah kamu mengerjakan kebaikan, kerana di mana-mana sahaja kamu berada, maka Allah tetap akan membawa kamu semua berhimpun pada hari kiamat untuk menerima balasan. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Jadi di sini tuan-tuan, ada lebih kurang ada lebih kurang 14 dalil daripada ayat Quran yang menyuruh, yang menganjurkan manusia supaya melakukan kebaikan banyak-banyak, berlomba-lomba melaksanakan perintah Allah, melakukan kebaikan dan menjauhi segala perkara yang berdosa dan mungkar. Setelah dibuat penelitian, dibuat kajian, terdapat banyak ayat Quran yang menyuruh manusia supaya melakukan kebaikan dan beramal soleh. Dalam masa yang sama, untuk melakukan kebajikan dan amalan soleh, tidak ada satu pun daripada ayat-ayat Quran yang mengaitkannya dengan masa dan waktu atau keadaan tertentu. Tuan-tuan dan puan-puan, ayat Quran ini bersifat general, menyuruh manusia melakukan kebaikan tanpa mengira waktu, masa dan keadaan tertentu. Asas kebaikan ialah pengamalannya diperakui oleh syarak. Maksudnya perbuatan baik itu tidak bertentangan dengan syarak, tidak membawa kepada kemungkaran, tidak membawa kepada keburukan, dan memberi kebaikan kemaslahatan manusia. Jika ini berlaku, maka diberi ganjaran dan balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun amalan tersebut belum pernah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang yang hidup pada zamannya. Jadi tuan-tuan, semua ayat Quran yang menyuruh manusia melakukan kebaikan tidak ada mengaitkan satu perkara pun yang berkaitan dengan masa, waktu ataupun keadaan tertentu. Dalam ayat Quran hanya menyuruh manusia melakukan kebaikan secara umum. Jadi segala perkara yang memberi kebaikan diperakui syarak, membawa kemaslahatan pada manusia, maka sudah tentulah perkara tersebut diberi ganjaran walaupun tidak pernah diamalkan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hakikatnya, amalan-amalan kebaikan tidak boleh disebut sebagai bid'ah, kerana perkataan bid'ah menurut istilah syarak hanya dikhususkan kepada perkara kejahatan sahaja. Sementara pengasas kepada amalan kebaikan akan mendapat pahala daripada pengamalannya dan semua pahala orang-orang yang mengamalkan. Itu adalah dalil pertama yang menjadi hujah bagi golongan majoriti ulama yang membahagikan bid'ah itu kepada dua bahagian, iaitu bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah. Baik tuan-tuan, seterusnya sumber dalil yang kedua bagi golongan majoriti ulama iaitu hadis-hadis yang berkaitan dengan bid'ah. Baik, mari kita kupas hadis-hadis yang menyebut mengenai perkara bid'ah. Hadis pertama yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari, Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim, Imam An-Nasa'i dalam kitabnya Sunan Nasa'i, Imam Ibnu Majah dalam kitabnya Sunan Ibnu Majah, Imam Ahmad dalam kitabnya Musnad Imam Ahmad, Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Musannaf Ibnu Abi Syaibah, Imam Baihaqi dalam kitabnya Sunan Al-Kubra, dan Imam Ibnu Battah dalam kitabnya Al-Ibanah Al-Kubra.
Kebanyakan hadis yang diriwayatkan dengan lafaz yang berbeza-beza di antara satu sama lain di antara para imam hadis. Namun maksud utama dalam hadis ini adalah sama, yang berkisar tentang bid'ah. Jadi hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih Muslim, yang mana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala inna ahsanal hadits kitabullah wa ahsanal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha innama tu'aduna la'at wa ma antum bimu'jizin. Yang mana maksudnya sesungguhnya sebaik-baik ungkapan ialah kitab Allah, iaitu Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sejahat-jahat perkara ialah perkara baru yang diadakan. Firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya apa-apa yang dijanjikan kepada kamu hari kiamat dan balasannya tetap akan datang, dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri daripada balasan itu. Baik, itu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari yang berkisar tentang bid'ah. Hadis yang kedua pula diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Baihaqi, Imam Abu Ya'la, daripada Jabir bin Abdullah katanya, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khatabah marrat 'ainahu wa 'ala sawtuhu washtadda ghadabuhu hatta ka'annahu mudhiru jayshin yaqul sabbahakum wa massakum wa yaqulu bu'ithtu ana was-sa'atu kahatai wa yaqrunu baina isba'aihi asy-syabbabati wal wusta wa yaqul amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah thumma yaqulu ana awla bi kulli mu'minin min nafsihi man taraka ma la fali ahli wa man taraka dainan aw daya'an fa ilayya wa alai. Yang mana maksudnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menyampaikan khutbah akan kemerah-merahan pada kedua matanya, nyaring suaranya dan memuncak kemarahannya sehingga keadaannya seperti seorang yang sedang memberi peringatan kepada kaumnya mengenai tentera musuh yang ramai yang semakin hampir untuk menyerang mereka, dengan berkata, musuh akan menyerang kamu pada waktu pagi dan pada waktu petang. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diutuskan di saat hari kiamat sangat hampir seperti hampirnya kedua-dua ini, sambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merapatkan dua jarinya di antara jari telunjuk dan jari tengah. Sabdanya lagi, adapun demikian daripada itu, maka sesungguhnya sebaik-baik ungkapan ialah kitab Allah, iaitu Al-Quran. Sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejahat-jahat perkara ialah perkara baru yang diadakan, iaitu bid'ah. Setiap bid'ah itu sesat lagi menyesatkan. Kemudian bagi dia bersabda lagi, aku lebih utama dari setiap orang mukmin daripada dirinya sendiri. Sesiapa yang mati dengan meninggalkan harta pusaka, maka keluarganya lah yang akan mewarisinya. Sesiapa yang mati dengan meninggalkan hutang atau isteri, anak dan tanggungan yang miskin, maka aku yang akan menyelesaikan urusan mereka dan yang akan menanggung segala hutang si mati. Jadi kita bawakan dua hadis saja yang selalu diceritakan oleh orang ramai mengenai bid'ah, iaitu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi tuan-tuan, apabila kita perhatikan kepada perintah Allah dan suruhan Allah Subhanahu wa taala daripada Al-Quran supaya melakukan kebajikan dan amalan yang soleh sebagaimana Allah menjanjikan 10 kali ganda balasannya, kita akan dapati semua ayat Al-Quran yang berkaitan dengan persoalan dan permasalahan ini menuntut supaya ia dilakukan tanpa mengira waktu dan keadaan.
Dalam ayat Al-Quran menceritakan supaya kita melakukan kebaikan dan amalan yang soleh tanpa mengira waktu dan keadaan. Hal ini menjadi sekuat-kuat dalil dan hujah bahawa keempat-empat hadis yang kita bentarkan tadi tidak mampu menghuraikan secara menyeluruh atau menterjemahkan secara terperinci akan kehendak dan maksud ayat-ayat Quran yang disebutkan sebelum ini. Definisi kebaikan dan amalan soleh adalah bertentangan dan berbeza dengan pengertian kejahatan dan maksiat. Tuan-tuan kena faham bahawa kebaikan dan kejahatan adalah perkara yang berbeza. Jadi tak boleh disamakan perbuatan baik dengan perbuatan yang jahat, perbuatan yang lurus, perbuatan yang benar dengan perbuatan yang sesat. Justru al-muhdatsah atau bid'ah dalam hadis tersebut adalah termasuk dalam kategori kejahatan dan maksiat. Hadis yang kita bentangkan tadi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang mengatakan bid'ah itu adalah sejahat-jahat perkara, ianya adalah kategori kejahatan. Bid'ah yang jahat, bid'ah yang maksiat. Ia tidak melibatkan perkara kebaikan yang baru diadakan dan yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW atau pada zamannya, sekiranya perkara tersebut diadakan atau diamalkan selaras dengan garis panduan yang telah diajarkan dan ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apabila kita membongkar dan menyelidik hadis-hadis sahih, kita akan dapati banyak amalan yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang belum pernah disarankan oleh baginda SAW. Tetapi para sahabat, baginda telah melakukan amalan kebaikan tersebut berdasarkan suruhan dan galakan yang terdapat dalam Al-Quran supaya kita melakukan kebaikan dan amal soleh tanpa mengira waktu dan keadaan. Oleh sebab itu, terdapat ungkapan yang mengatakan, وَبَعْدَ تَقَرَّرَ أُصُولُ الْأَحْكَامِ وَالْمَعْرِفَةَ أَنَّ الشَّرِيعَةَ إِنَّمَا جَاءَتْ لِإِصْلَاحِ الْبَشَرِ قَدْ أَحْدَثَ الصَّحَابَةُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وتصرفوا على أساس هذه الآيات محدثات غير قليلة ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم بما عملوا من هذه المحدثات أقرها وأثنى على من فعلها إلا ما أخطأ به بعض الصحابة مما ظنه من الأعمال الصالحة وليس هنا منها فأنكره وحذر منه. Yang mana maksud dia, selepas mantapnya hukum-hukum dan pengetahuan bahawa syariat Islam hanya hadir semata-mata untuk memberi kebaikan kepada manusia, maka para sahabat telah mewujudkan beberapa amalan baru yang bukan sedikit jumlahnya berdasarkan kepada saranan supaya melakukan kebaikan daripada ayat-ayat Al-Quran. Setelah Nabi SAW mengetahui tindakan mereka yang mengadakan amalan-amalan tersebut, maka baginda SAW dengan segeranya memperakuinya dan memberikan pujian kepada sahabat baginda SAW yang melakukannya, melainkan jika ada sahabat yang telah tersalah dalam memberi terhadap penilaian terhadap amalan tersebut dengan menyangka ianya merupakan amalan soleh, sedangkan status amalan tersebut adalah sebaliknya. Maka di saat ini Rasulullah SAW mengingkari amalan tersebut dan meminta berwaspada diri daripadanya. Faqad farraqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ahdi bainal maqbulati wal mardudati wal mardudatil munkarati wa huwa bidzalik yunabbihu bi anna al-muhdatsati min al-khairi ba'da ahdihi takunu maqbulatan kama qabilaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ahdihi wal muhdatsatu min asy-syarri hiya munkaratun wa dalalatun kama ankaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ahdihi. Mana maksud dia, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pada zamannya telah membuat garis panduan yang dapat membezakan di antara muhdasah yang diterima dan yang ditolak,
lagi diingkari. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW dengan tindakan sedemikian, iaitu yang mana Nabi telah mengiktiraf amalan sahabat-sahabat yang tidak pernah Nabi buat sebelum itu, yang tidak pernah Nabi amalkan, Nabi memperakuinya. Jadi tindakan Nabi ini telah memberikan penjelasan kepada kita bahawa terdapatnya perbezaan muhdasah, iaitu bid'ah yang diterima dan ada yang ditolak. Sesungguhnya Nabi SAW dengan tindakan demikian seolah-olah telah mengingatkan bahawa muhdasah ialah perkara baru daripada amalan yang baik selepas zamannya adalah diterima, sebagaimana Rasulullah SAW menerimanya pada zamannya. Sementara muhdasah daripada amalan yang jahat, maka ia ditolak dan sesat lagi menyesatkan, sebagaimana Nabi SAW mengingkarinya pada zamannya. Jadi tuan-tuan, kita telah kemukakan dua dalil yang menjadi hujah bagi golongan majoriti ulama yang membahagikan bid'ah kepada dua bahagian, iaitu bid'ah dalalah dan bid'ah hasanah. Itu dalil yang pertama, iaitu ayat Quran yang menyuruh manusia melakukan kebaikan dan menjauhi segala perkara yang dibenci Allah Subhanahu Wa Taala tanpa mengaitkan dalam keadaan masa, waktu ataupun keadaan tertentu. Dan hadis pula, adanya hadis yang menceritakan bid'ah, setiap bid'ah itu adalah sesat. Dan ada juga hadis yang Nabi Muhammad SAW memperakuinya setelah sahabat melakukan amalan tersebut yang tidak pernah Nabi buat pada zamannya, lalu Nabi memperakuinya. Jadi perbuatan Nabi tersebut telah menunjukkan Nabi telah membezakan di antara perbuatan bid'ah yang tidak pernah Nabi buat, perbuatan yang baik, dan perbuatan yang jahat yang tidak pernah Nabi buat. Ianya terbahagi kepada dua bahagian, iaitu bid'ah hasanah dan bid'ah dalalah. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan sambung lagi majlis ilmu kita pada kali yang lain pada masa akan datang, InsyaAllah, sekiranya diizinkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.